pada 10.50 pagi. Okay, end of binding period ni seperti yang dimaklumkan tadi, nanti akan ada tarikh validity untuk harga yang telah dimasukkan lah. Okay. So dekat bid decrement ni, dia akan ada dua jenis type, absolute ataupun percentage. Kalau absolute ni maknanya harga pengurangan bid tu akan based on harga. Kalau percentage, pengurangan tu based on persen lah, berapa 1% ke 2%. Okay. The bid validation, tuan-puan akan nampak lah the best bid nanti dalam live auction nanti. Okay. So yang ni pun daripada auction tu dia akan jadi purchase order ataupun contract. So ni yang later punya lah selepas award. Okay, kemudian kita ada automatic extension. Kita ada 3 field untuk automatic extension ni, iaitu remaining time trigger. So let's say pukul 10.50 auction akan habis, tapi by 10.49 kalau ada supplier yang submit bid, duration of the auction akan auto extend. Okay, dia akan auto extend selama 5 minit dan auto extend ni dia punya kekerapan nanti 3 kali lah. Okay, nanti saya akan tunjuk lebih detail. So yang ni tak ada apa info, just untuk makluman lah bila auction ni created. Okay, saya pergi ke bahagian items. Okay, so tuan-puan boleh nampak lah kat sini item of the auction. Okay, contoh untuk hari ni saya letak package 1, kuantiti 1, dan start price kita ialah 500. Okay, bid decrement 2000. Ini yang tadi kita boleh nampak dekat sini, bid decrement absolute. So kita letak harga lah. Okay, minimum dia 2000. Dekat notes and attachment dekat sini, sama juga macam RFX, tuan-puan boleh download. Ini dokumen yang di-upload oleh pihak TMB lah. Okay. Notes juga, kita akan ada condition of participation. Yang ni pula dia akan, ini later, basically ini decision, procurement decision lah, nak letak apa dekat participation ni. So nanti saya serahkan kepada Cik Ali lah untuk part ni. Ini just untuk demo. Okay. So basically tu saja yang supplier boleh nampak dekat screen ni. So since sekarang dah 10.20. Okay, untuk join perlu tekan sini, live auction. Okay. Okay, so dekat sini yang terms and condition yang contoh Encik Ali masukkan tadi, yang mana supplier kena contact. Dan akan ada PIC dan contact number yang TMB akan masukkan supaya in case any masalah teknikal ataupun any masalah lah yang supplier perlu contact pemula untuk diorang aware. Jadi boleh contact lah the PIC, so ni just dummy je. Okay, so first accept the terms and condition lah. Okay. Okay, so now ni details sama seperti yang screen sebelum ni. And then boleh nampak status dia sekarang dah aktif. Aktif tu maknanya masa dah berjalan. Kalau tengok yang time remaining ke atas tu, kita start 10.20, habis dia 10.50, so dalam setengah jam. So sekarang dah tinggal 27 minit lah. Okay, so dekat sini boleh nampak item yang hendak dibid nantilah. Okay, quantity start price, dia punya decrement. Okay, so now saya masuk sebagai vendor lagi satu. So saya refresh. Okay, so nombor kita 135 yang tak ada bid lagi. Okay, so screen dia sama, just tekan live auction. Okay, ada kat sini, just accept. Okay.
Okay, so harap boleh nampak lah ya yang ni IE. IE, welcome Mr. Muhammad. Dekat ni, dekat sini welcome Mr. Sazali. Okey, kejap ini. Mm-mm. Akak ni ada apa-apa soalan tak? Apa yang saya panggil Nini apa yang Nini tengah tunjuk sekarang, bagaimana vendor nak participate dalam auction, dan sekarang ni dia akan tunjuk bila ada dua vendor yang masuk. Maksudnya tapi kalau ikutkan reality, vendor tak boleh tengok ada vendor lah. Tapi kita nak tunjukkan macam mana bila sesama vendor buat auction, jadi apa yang berlaku, macam mana apa akan nampak apa ranking, akan nampak harga ke apa macam tu lah. Okay. So sekarang ni kita nampak perbezaan antara dua vendor ni bila dia buat auction. Tapi yang kalau betul memang kita nampak kita punya je. So sekarang ni assume yang screen ni adalah screen vendor tu lah. Apa soalan ya? Jika ada soalan masukkan. Buat training demo. Yang kita sekarang ni kita tengah tunjuk demo lah ni. Yang kita tengah tunjuk sekarang ni, bila puan masuk, tuan-tuan masuk, bila nampak boleh tengok dia punya start macam mana tadi. Screen pertama dia buka dekat bahagian auction, nampak dia punya nombor, dia panggil nombor auction. So bila klik live auction, dia akan buka screen ni. Saya tak faham, invite demo. Ataupun mungkin dia orang nak hands on. Hari ni tak hands on lah. Hands on tak. Hari ni demo saja. Okay, dari segi harga, ini hanyalah harga yang untuk training saja. Untuk training saja. Kalau harga sebenar tu nanti Ali akan bagi tahulah dia berapa. Tapi untuk yang ni kita hanya letak je. Okay? So jangan percayalah dengan harga ni. Sebelum bidding perlu ke attach dokumen. Perlu ke attach dokumen sokongan. Sebagai contoh profil syarikat. Okay, yang ni macam yang tadi Ali dah mention. Ali? Okay, Ali boleh ulang balik kot. Okay. Soalan dia tadi apa? Sorry. Perlu ke attach dokumen sokongan dalam sistem sebelum bidding? Sebagai contoh profil syarikat. Tak perlu lagi dah sebab kita dah pre-queue. Tak pernah tengok EOT punya, saya share sikit lah. Hello. Ni EOT saya dapat daripada PSS lah. EOT Bukan soalan Okay, boleh nampak tak berapa ramai? Tak nampak sebab tu kita tengah tunjuk sekarang ni. Yang sekarang ni, apa yang ini buka, dua vendor berbeza. Satu di bawah Mr. Sazali, satu lagi Mr. Firdaus. So macam sekarang ni, apa yang Sazali nampak, dia cuma nampak apa yang ada kat sekarang. Dia nampak kuantiti unit, start price. Tapi dia takkan tahu berapa orang yang akan join auction masa tu. Sekejap. Dia invite bidders. Okay, kalau walaupun kat bawah tu ada tulis invite bidders 4. Kalau bawah sekali. Tapi still, dia tak tahu pun. Sebenarnya tadi kalau perasan, 2 orang je yang participate. Okay. So, dia takkan tahulah. Sebab kita tak start lagi ni. Kita tak auction lagi. So, tapi ini adalah screen yang akan nampak. Result tahu pada hari sama ke? Every time kita bid, kita boleh terus tahu ranking. Okay. Harga ni jangan percaya, ini harga untuk training saja. So kalau itu bergantung pada nanti yang Ali akan mention lah lepas ni. Maksudnya masa dia buat RFX ataupun masa dia terangkan during auction. Okay. So result akan terus tahu sebab kita auction ni hanya untuk hari yang sama saja. Kalau tengok macam ni kita letak 30 minit. So lepas dah habis tender, lepas dah habis auction, boleh nampak ranking. Decrement tu bebas ikut kontraktor nak bid decrement amount berapa year. Okay, ni pergi balik ke yang mula-mula tadi, yang decrement. Okay, decrement ni, kat sini dah nampak dah. Sini ada. Okay, decrement tu 2000
Maksudnya setiap kali pengurangan kena turun hanya 2,000. At Jadi, least. contoh ya, contoh. Maksudnya kalau letak 1999 sistem tak akan terima. Tapi kalau letak 2000 ataupun 2001 boleh lah. Setiap kali nak turun kena turun 2000. Jika bid terus tahu ranking, ya betul. So lepas ni kita akan tunjuk macam mana nak bid. Satu company boleh diterima berapa main head. Satu company satu saja. Maksudnya kalau walaupun dalam satu company ada 3, kita akan invite semua. Tapi siapa yang masuk dulu? Siapa yang masuk dulu dan create the response. Create response dia saja yang boleh bid. Yang orang lain dalam company dia tak boleh bid dah. Increment price tak boleh. Increment harga kita tak. Kalau lah dah turun, dia akan turun lah. Tak boleh naik dah. Sebab tu nanti bila nak masukkan harga, dia ada keluar satu pop-up cakap are you sure? Are you sure nak bid harga ni? So once dah letak, tak boleh patah balik lah. Tak boleh naikkan balik lah. Harga decrement, ya TMB yang tetapkan. Harga decrement TMB tetapkan, tapi tuan-tuan kena masukkan sendiri harga tapi ikut pada decrement yang ditetapkan. Maksudnya kalau TMB kata kena setiap kali penurunan kena 2,000 at least, so kena letaklah 2,000 ataupun ke atas. Tapi dari segi nak letak harga tu boleh letak sendiri, tapi minimum kena 2,000. Macam tu lah contoh dia. Yang untuk actual saya tak tahulah. Kita boleh kejar semua untuk bid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau satu kontraktor ni masuk 10 ni package. Contohnya lah. Okey, masa dia bagi nak bid tu setengah jam kan? Encik, kita akan buat bid satu-satu. Oh, satu-satu. Ya. Kita tak buat sekali kalau Okey. Mana satu paket satu je lah. Oh, satu package satu lah. Dia akan bid setengah jam. Betul. setengah jam. Ada, boleh. Kan dengar suara kita. Satu company boleh dapat 3 main head ke kalau layak? Okey, yang ni Kak Mas, soalan dia. Satu company boleh dapat 3 main head ke kalau layak? Ali? Okey, untuk kelayakan tu, pertama kita tengok daripada segi keuangan. First of all, kita tengok you punya kelayakan. So those yang Sdn Berhad tak ada masalah. Kita tengok, kita tahu shareholder fund dia positif. Tetapi untuk enterprise, you all kena submit dalam requirement tender tu, you all kena submit you punya bank statement, credit facilities, PO yang belum berbayar, account daripada contoh Assalamualaikum. Ini benda-benda yang ni kita hari ni kita tengok yang auction ni dulu boleh? Soalan tu nanti kita tengok kemudiannya sebab banyaknya soalan ni tak berkaitan dengan yang auction ni Tengok dulu sebab sekarang bid tinggal 17 minit, so kita ada banyak lagi nak tunjuk So ada tadi satu harga, ada satu tanya tu, harga decrement tu TMB yang tetapkan atau kontraktor kita yang TMB yang tetapkan yang 2,000 paling minimum. Sebab apa, kita tak nak orang nanti dia turunkan harga 50 sen ke RM1 ke, kita tak nak macam tu, jadi kan panjang kan. Sebab itu kita letak 2,000 decrement. Ini contoh Ini contoh. Increment tak boleh sebab ini adalah e-auction, semua harga ke bawah. Inspire tanya, TMB ada tak set harga lantai? Itu rasanya tak terlibatlah dengan sesi kita ni. Kalau bagi 30 minit. Okey, bila auction berapa package? Takut tak sempat. Okey, kita buat satu package, satu kali auction Okey, Nini proceed dengan training. Okay, thank you Puan. Okay, so boleh tengok lagi sekali saya ulang. Yang ni Mr. Sazali dan yang ni Mr. Muhammad. Okay,
So memang ini saja skrin yang nampak. Okay. So untuk first time, let's say kita try dulu. Kita letak harga sama dengan start price. Ni just nak tunjuklah apa akan jadi. Okay, so simple je cara dia. Just tekan, just masukkan harga yang ingin debit dan tekan submit. So dekat sini akan ada confirmation dan just tekan OK lah. Puan nak tanya sikit. Ya. Ini package 1 ke main head 1? Ini Sorry. Boleh give tak? Okay, yang ni apa yang saya letak dalam description hanyalah contoh. untuk training, ya, contoh. Contoh saja yang betul-betul nanti ada dalam BQ masa kita upload RFX. Encik boleh tengok ya. Ini contohnya 500,000 ni. Nak tanya satu soalan Ya. Okey, satu main head. Sorry, let's say saya ada ikut semua. satu main head, let's say ada 5 package. Jadi bidding dijalankan setiap satu package ke atau sekali satu main head? Saya rasa ni akan diterangkan masa site visit nanti kot. Ya, Cik Charlie. Untuk yang actual, Dia satu, kita akan buat yang lain. Setiap package, habis package baru pergi sambung next package. Dia tak apa, yang tu kita akan discuss lain. Sekarang kita tengok untuk sistem dulu lah. Tapi dia akan jadi serentak. okay, tak apa. Soalan lepas ni mungkin kita Puan Isma akan tengok balik yang chat room tu. Sekarang saya nak demo dulu. Okay. Dekat sini, okay, so tadi saya submitted. So dia dah keluar message dekat sini, been successfully submitted. Okay, terus tuan boleh nampak rank 1 sebab yang supplier lagi satu tak ada bid apa-apa lagi. Okay. The next valid bid, kalau tengok sini 498,000 yang mana dia ditolak daripada decrement. Jadi the next bid value tak boleh lebih daripada harga ni lah. Okay, so nanti saya akan tunjuk. Now saya masuk kepada vendor lagi satu. Puan, Ya. nak tanya yang rank 1 tu bermaksud kita harga paling rendah lah. Sorry? Rank 1 tu Betul-betul. Rank? bermaksud kita harga nombor 1 paling rendah lah. Ya, betul. Okey. So tadi vendor ni dia nombor 1 sebab dia baru seorang je yang masukkan harga. Okay. Now saya sekarang ni sebagai supplier nombor 2. Okay, saya masukkan harga tadi supplier ni masukkan 500,000. Saya masukkan harga yang lebih rendah sikit lah. 499. Okay. So kita boleh nampak macam mana rank tu berubah. Sekarang dia tak nampak apa lagi, dia kena masukkan first price dulu baru dia akan nampak yang lain-lain. Okay. So kalau nampak sini, Cik Sazali dia nombor 1. Cik Muhammad tak ada ranking lagi, so now dia submit. Okay, so nampak Cik Muhammad ranking dia dah jadi nombor 1. Dan Cik Sazali tadi dah jadi nombor 2. Okay, so ya ini fungsi ranking lah. Okay, so boleh nampak next valid bid untuk Encik Muhammad sekarang 497,000 sebab tadi dia masukkan 499. So 499 tolak 2,000 dia akan nampak ni lah. Okay, so saya pergi ke Encik Sazali. Contoh dia kata ni next valid bid ialah 498 tapi kita masukkan 499. Okay, which is pengurangan 1,000 saja. Dia try submit. Okay. Jadi nampak ada error message. Bid price is too high. Bid rejected for the following line item. Sebabnya
sistem dah cakap the next valid bid 498,000 at least. So dia kena masukkan at least 498. Okay. So supply Encik Sazali try lagi. Dia masuk 498. Okay, now barulah submitted. Okay. So segala history yang Encik Sazali pernah masukkan, dia boleh tengok dekat sini. So first dia bid 500,000, second is 498,000. Okay. Okay, saya pergi ke Encik Muhammad. Kalau tengok sini dia baru sekali je 499. Now ranking dia dah nombor 2. Okay, berubahlah sebab Encik Sazali tadi dah masukkan. Okay, sekarang ni saya masukkan harga. Next valid bid ialah 497. Okay. Tadi saya masukkan 499. Okay, saya masukkan, nak masukkan sen pun boleh. Saya tunjuk 49, 496, 550 sen. Okay. So just submit. Okay, success. So the decrement akan tolak daripada yang previous bid. So rank dia dah menjadi 1 dan dia boleh nampak. Okay, so dekat sini ada chatting punya tempat lah. Okay. Yang mana supplier boleh communicate dengan pemula dan vendor lain takkan tahu. Okay. Dekat sini je, maknanya supplier, antara supplier takkan nampak dan takkan tahu apa aktiviti supplier lain. Hanya pemula, dia ada screen pemula yang boleh nampak this activity lah. Okay. So dekat sini, kalau ada apa-apa isu boleh highlight dekat pihak TMB lah. Salam Encik Ali. Kalau ada apa-apa soalan, contohnya apa ya? Okay, apa-apa soalan lah, saya cuba dulu. Saya masukkan contoh, okay. So yang ni memang real time, Encik Ali boleh terus nampak. Okay, supplier lain tak akan nampak lah. Okay, so now kemudian saya boleh tunjuk dekat yang Encik Sazali. Okay, tengok ya dekat bahagian chat dia takkan nampak. Yatin, can you send me any message from TMB side? Okay, saya minta my team yang sekarang ni dia act sebagai TMB untuk bagi apa-apa message lah dekat sini. Sekejap ya. Tanya ke? Okay. Yang tadi 500,000 yang harga ditetapkan TMB, lepas tu yang Cik Muhammad tu letak 499 tapi decrement dia 2,000. Bukankah sepatutnya dia 498 dia start? Decrement ni ikut setiap vendor. Contohnya Encik Sazali ni mula dia letak 500,000. So decrement ni dia lain-lain setiap vendor. Dia based on previous bid. Tengok ya. Okay. Yang ni tadi dia masukkan 496. So next bid dia ialah 494. Dia takkan bergantung dengan apa yang vendor lain masukkan. So decrement tu setiap supplier lain-lain. Okay Encik? Decrement tu kalau kita tak taruh minimum 500 ke 100 boleh ke? Ini bergantung dengan TMB lah. Untuk yang hari ni saya demo, saya letak je 2,000. Oh, jadi TMB tetapkan minimum Yes, berapa kita boleh taruh decrement. Aha, betul. Tak boleh taruh RM50 ke 100 ke tak boleh? Setiap auction mungkin berbeza lah dia punya decrement. Oh, TMB akan tetapkan lah, semua sama lah, semua vendor. Yang mana decrement ni memang TMB tentukan. Okey. So untuk hari ni apa yang saya letak price ke Ada 50% belakang tu. Jadi kita dah katakan let's say dah turunkan 2,000 decrement. Kita boleh reduce lagi 5%. Macam mana maksudnya?
Boleh. Dia janji the next bid tu kurang lagi 2,000. Jadi kurang lagi 2,005%. Boleh? Saya tunjuk contoh 494 500 30 sen lah. Saya kurangkan 20 sen. Submit. Okey. So, bolehlah kiranya. Dia janji kita meet the minimum decrement. Okay. So, minimum decrement tu untuk bid kali pertama 2,000. Lepas tu the next kita bid, decrement dia tak kisah berapa figure yang kita nak masukkan. Maksud dia gitu. Kalau nak nak kurangkan harga lebih daripada 2,000 boleh. Berapa kali TNB benarkan kita discount price tu? Boleh masukkan bid banyak kali. So maknanya nanti supplier dia akan try bid dan dia akan tengok based on rank lah. And tengok sampai mana price yang dia boleh bid. Jadi kita punya bidding proses ni dalam masa 1 jam ataupun 1 hari. Ini pun TNB akan tentukan nanti berapa lama lah dia punya akan buka ni. Semua dekat end date tu. Dekat end date dia akan beritahu. Sekarang ni sampai pukul 10.50. So dia macam tadi dia beritahu. Boleh mute tak? Ada. Okay, sorry. Sebab dia bunyi dia bising sangat. Okay, boleh tengok berapa lama tu dia akan bergantung dekat end date tu. Maksudnya dari situ kita nampak dia akan tutup pada 10.50. So kalau pergi dekat time remaining, Nini pergi kat time remaining tu ni. Dekat situ boleh nampak maximum number of extension 3 kali. Maksudnya walaupun kita tutup pada pukul 10.50, sistem ni akan extend lagi. Another 5 minutes sebanyak 3 kali jika ada vendor yang masuk di saat-saat akhir. Maksudnya dalam masa 1 minit tu, sebab tu yang inactive period, dalam masa 1 minit ada je vendor lain masuk, automatically sistem ni akan extend lagi 5 minit. Sebab dia tulis 5 minit lah. So jadi 10.55. So dia akan extend lagi sebanyak 3 kali. So paling maksimum boleh extend pun pukul 11 5 minit. Itu last lah 11 5 minit. Itu bergantung kepada cara yang nanti yang akan ahli tetapkan lah masa extension ni. Extension ni boleh berubah jugalah masa tu. Cuma untuk yang training kali ni, kita semuanya boleh refer kat sini. Pukul berapa Puan, kalau masa bid tu, maksudnya semua orang boleh dapat kita punya harga kita masuk lah? Tak boleh. Maksudnya, orang boleh, maksudnya kontraktor boleh tahu kita masuk apa harga? Tak boleh. Macam sekarang ni kan, Cik Firdaus, dia tak nampak pun yang tadi. Dan sekiranya kalau lowest dapat nama figure yang sama, macam mana nak decide? Contohnya bila kita based on percent, kata reduce. Jadi kalau yang lowest tu sama-sama bid sama same price. So macam mana kita nak decide untuk dia punya offer? Okey, Encik Izhar, itu semua keputusan penganugerahan takluk pada TNB nanti. Kita akan tentukan ya. Okay. So kalau tengok dekat skrin ni, apa yang tadi Nini dah tunjuk. Okay, macam ni Cik Sazali. Cik Sazali tak nampak pun harga Firdaus pagi tadi. Dia cuma nampak harga dia sendiri, apa yang dia bid. Tapi dia nampak ranking dia nombor 2. Tapi dia tak tahu pun yang nombor 1 tu berapa harga dia. So untuk dia nak try dapat nombor 1, dia kena bid je lah. Macam tu. Okay. Lepas tu, itu je lah. Maksudnya dia cuma tahu ranking. Every time dia bid, dia tahu dia nombor berapa. Okay. Sambung ni. Okay, now saya tunjuklah. Okay, yang ni yang belum dia tak try lagi harga yang lagi tinggi. Saya letak
492 500 ya. Nak tanya sikit. Kalau ada 10 company, halo? Ya, ya cik. Kalau ada 10 syarikat bid untuk main head, contohnya Johor Bahru Okey, company A yang pertama dia bid dapat first rank. Okey, nanti buka untuk main head yang kedua. Company A tu dia dikeluarkan ke ataupun dia layak lagi bid untuk main head yang kedua? Itu pihak TMB akan buat keputusan masa sesi nanti. Encik, okey, ini dah kurang 1 minit. Nini mungkin boleh tunjuk. Okay. So tadi kalau tengok sini, remaining time kurang daripada 1 minit. So salah satu supplier dia masukkan price. Okay. So ni yang fungsi auto extension tadi. Kalau boleh nampak, dia dah bertambah lagi 5 minit dan dekat sini dia akan display. Tadi tutup 10.50, now extended jadi 10.55. Dan extension ni akan reflect to all vendor lah. Macam tadi sebab Cik Muhammad yang masukkan price, so sistem auto extend. Dan ini juga akan applicable to vendor lagi satu lah, Encik Sazali. So dia akan nampak ni juga. So dia pun masa dah bertambah. Okay. And extension ni juga boleh manual extend lah by TMB. So yang supplier boleh nampak yang auto extension. Okay, so dekat sini dia punya macam mana nak bid the price, macam tu lah. Kira first vendor kena tahu berapa decrement dia minimum, sama ada 2,000 ataupun lebih daripada 2,000. Dan ini dia akan tunjuk apa bid kita yang sebelum tu, dan daripada bid yang sebelum dia akan tolak decrement, dan ni price yang valid untuk next bid. Okay, so kalau kita lebih daripada 496 ni, 496, saya letak 001, lebih RM1, okay. Bila submit, dia akan jadi error lah. Memang sistem takkan benarkan. The minimum ataupun harga yang sama saja, sistem akan benarkan. So yang ni yang kita boleh nampak, purchaser broadcast ni ialah TMB lah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, yang ni TMB message dalam screen TMB, semua supplier akan nampak. So kita boleh nampak ni Cik Sazali nampak dan Cik Muhammad pun nampak. Cik Muhammad Firdaus. Okay. Yang Cik Muhammad Firdaus tadi, Cik Sazali tak nampak. So dekat situ yang ada control lah. Memang macam Puan Ismail cakap tadi, kita tahu invited berapa, yang join tak nampak. Okay. So now masa dah merah balik sebab dah kurang daripada 5 minit. Okay, so selepas ni saya akan buat lagi satu extension. Okay, sebab nak bagi tahu yang ni lah maximum number of extension 3 kali. So kita dah 1 kali auto extension tadi, so tinggal lagi 2 lah. Okay, so kita tunggu kurang daripada 1 minit. Kenapa kurang 1 minit? Dia akan based on yang ni, inactivity period. Okay. Yang ni boleh. Kalau nak letak lebih daripada nilai decrement yang TMB tentukan, boleh. So tak adalah nak bid banyak kali sikit-sikit kan. So kalau memang dah boleh terus turunkan banyak, boleh teruskan. Betul. Yang ni supplier lain tak boleh nampak lah. Okay, Puan Isma pun nak jawab. Ini contoh kan kalau macam kontraktor, macam Cik Sarudin tanya tu ya, kalau sekarang start price dia 500. Tiba Encik Muhammad ni dia rasa dengan 300,000 dia boleh buat. So kita tekan 300,000. Okay, 300,000 ataupun nak. Okay. So maknanya banyaklah pengurangan dia. Banyaklah Encik Muhammad ni Encik Muhammad ni boleh bagi. So dia pun bagi 300,000.
Okey, saya tunggu kurang 1 minit ya Puan. Boleh terus Okey, tunjuk auto okey, extend. boleh. Kita tunggu kejap ya. Kita nak tunjuk tak semestinya setiap kali bid 2,000, tolak 2,000, tolak 2,000 kan. Kita boleh Betul. juga bid paling banyak yang syarikat boleh buat. Okay, so now dah kurang 1 minit. Saya nak bid 300,000 which is banyak beza dia daripada decrement 2,000 tu. So saya tekan submit. Okay, ni ada confirmation. Saya tekan OK. Okay, so nampak ya. Sekejap Ni. Yang bid 300,000 tadi, success. Based on dekat ni. The last bid successfully. Yang mana price dia 300,000. Dan masa yang sama, auction ni extended lagi sekali. So tadi habis 10.55. Now dia akan extend lagi 5 minit. Habis pukul 11. Okay. Dan kita boleh tengok Encik Sazali pun dapat ni. So tapi dia tengok walaupun tadi supplier Encik siapa tadi? Encik Muhammad dia dah letak 300,000, tapi Encik Sazali the next valid bid dia 496. So dia tak bergantung dengan bid yang supplier lain masukkan. Okay. So contoh yang ni dia pun nak kurangkan banyak. So dia jadi 400,000. Okay. So tengok ranking dia sekarang. Okay. Kalau tengok yang ni tadi dah masuk 300,000 kan. Okay. So yang ni dia kurangkan banyak tapi still dia tak boleh tandingi yang Encik Muhammad tadi. So dia submit. Okay. So successful. Tapi still rank dia nombor 2. So dia boleh tahu walaupun dia kurangkan banyak, still dia ada supplier lain yang dah bagi reduction lagi banyak lah. Okay. So saya rasa boleh open for any question. Kalau ada nak minta saya try apa-apa untuk bid dekat sini boleh maklumkan. Berapa kali kita boleh bid? Ada limited ke ataupun terbuka sampai habis tempoh? Macam mana tu? Maksudnya time, kalau kita buka setengah jam untuk bid. Dan lepas tu kalau ada orang yang masuk lagi, masuk add lagi 5 minit. Tu sampai bila nak siap benda ni, berapa lama? Ada grace period untuk cut off time dah untuk bid ni? Mungkin Puan Ismah, sebab yang kalau untuk daripada segi sistem dia akan based on auto extension lah. Kalau TMB ada buat auto extension. Kalau dia tak sistem, kalau tengok kat sini tak ada apa-apa yang TMB tetapkan untuk auto extend ni, maknanya dia kekal lah setengah jam tu je. Tapi kalau ada manual extension tu pun bergantung dengan TMB. Saya rasa Puan Ismah boleh explain lagi kot on yang masa kita buka untuk auction ni. Hello, Puan Ismah, Cik Ali. Apa dia hari ni soalan? Ada cik tadi tanya kalau memula dah setengah jam. Okay, so the very last minute ada supplier masuk dan auto extend ni dia trigger lah kan. Ya. So sampai bila benda ni, sebab sedangkan yang mungkin vendor awal tu dia dah bagi the last price dah. Ya, dia tak naklah macam berlarutan ya maksud dia. Ya betul. Itu nanti kalau kita tengok asal-asal tadi masa kita isi ya, kita dah letak 3 lah maksimum. Tapi kalau kita rasa macam daripada
mungkin masa site visit nanti kan mungkin boleh bagi feedback, tak nak sampai 3 kali extension, boleh cakap pada kita punya PIC, pada orang procurement masa site visit, dan tuan boleh cakap tak perlulah sampai 3 sekali ke, boleh, kita akan take note dan kita akan setkan masa real nanti 24 bulan. Okay? Okay, Encik Hanafi. Okey, Puan, dia masalah begini. Bila kita bid, kita dah tahu ranking kita nombor berapa. Ya. Jadi kalau skill orang lain pun tahu ranking dia nombor apa. Semua masih duk bid benda tu. Jadi Ya, kalau betul. kita tak ada cut off time, so benda tu akan extend sampai berapa lama. So kontraktor nak auction lagi sekali, nak masuk lagi sekali. Maksudnya kita kena decide untuk cut off time lah. Kalau setengah jam. Kalau okey untuk 3 kali untuk kontraktor nak masuk untuk auction, 3 kali saja kita decide. Decide sekarang. Tak apa. Nanti masa site visit kita Encik boleh tunjuk apa. Ni masa ni dah nak habis kan ni. Kita tunggu apa jadi lepas habis ni. Nanti Encik Hanafi ataupun Encik Izhar ni saya pun tak tahu. Boleh cakap masa site visit nanti ya. Kita akan take note lah berapa banyak kali extension kita akan buat. Okey. Thank you. So now kita tunggu je lah sampai habis session dalam 7 saat lagi tu. Okay, so now status dia ialah ended. Okay, so memang sekejap ya. Okay. Okay, so kedua-dua vendor dah tak boleh buat apa-apa lah. Kemudian kalau dia pergi dekat sini, kan tadi tak ada nombor bid. Okay, tekan refresh. Sorry sebab dia dah lama kita buka. Okay, so ni yang kita demo tadi dan sekarang dah ada nombor bid. Okay, so sama juga dengan supplier lagi satu. Okay, dah ada nombor jugalah. Jadi skrin tadi boleh tutup sebab memang dah tak boleh nak buat apa. Nak send message ke apa ke semua dah tak boleh. Boleh tutup. Okay, so yang ni yang details of the auction. Tutup semua. Okay, so contoh bila dah lama-lama nak tengok lagi ke, sama macam RFX. Boleh tekan dan buka all the details lah. Okay, dan ini respons dia. Boleh nampak lah price tadi, yang ni dia masukkan 400,000 tu. Last bid dia 400,000. So dia boleh nampak total bid value. Okay. So saya rasa on system tu sahaja. Ya betul. TMB boleh nampak semua harga kontraktor. Okay, Puan Ismail, Cik Ali.
Hari nak cakap apa-apa ke? Okay. Puan. Nak tanya sikit. Hello? Ya, dengar. Bising. Kalau TMB dah buat selection contractor, ranking keseluruhan harga tu kita boleh preview ke? Maksud sebelum ni kan kita boleh tengok dia punya ranking harga nombor 1 sampai yang terakhir. Kalau kita berjaya ke tak berjaya, kita dapat tengok ranking semua harga tak? Yang main head yang kita participate tu. Okay, terima kasih. Cik Ali boleh jawab Cik Ali? Untuk ranking tu? Okay, untuk ranking tu, basically kita akan tengok, kita akan keluarkan lah maksudnya bila dah habis nanti, you all akan nampak you punya, bila dah final you all boleh nampak you punya kedudukan. So tapi nama kontraktor tu for sure tak nampak lah, macam sekarang kita practice tender lah, tender lah. Maksudnya bila dah tutup, you all boleh nampak you punya ranking. Okay, you nombor berapa. So yang contoh for example tadi yang lowest, masa bidding you akan nampak position you nombor berapa, tetapi you tak nampak orang lain punya ranking, macam mana ICT explain tadilah. Okay, clear. Tapi macam kedudukan yang sama tu, selagi you dia first come at the moment yang ICT ada, yang saya difahamkan, sekiranya bid harga yang sama, siapa yang dulu tu dia akan dapat dia punya ranking lah. Maksudnya kalau dia kat lowest tadi, dia orang yang pertama offer, lepas tu orang yang kedua offer harga yang sama, orang yang kedua offer kedua tu dia tak akan nampak dia punya ranking tu, dia akan jadi ranking nombor 2. Sehingga dia bid harga yang lebih rendah daripada harga yang sama tuan tadi tu, sekiranya kedudukan yang sama. Tapi untuk enhancement nanti, maksudnya future, kita tak allow lagi lah harga yang sama. So you kena, bila keadaan harga yang sama, you all kena bid harga yang berbeza. Faham tak? Okey. Okey, Cik Ali, faham. Okey, untuk tambahan, semasa sebelum e-bidding kita akan buat taklimat lagi untuk penjelasan. Sebelum kita mulakan bidding, kita akan bagi taklimat untuk e-bidding tu. Masa briefing tu kita akan letak bagi tahu, for example, tempoh masa, kedudukan, situasi yang macam mana, maksudnya macam kita buat sekarang ni lah. Saya akan repeat balik untuk penjelasan dan kaedah mana yang kita akan gunakan. Dan juga you all akan tempoh masa tadi, macam Puan cerita tadilah, ICT cerita, sekiranya masa tu yang kita letakkan dalam masa tempoh 45 minit tadi tu tidak mencukupi, kita akan extend lah. Extend tu kita akan tambah mengikut kita punya briefing masa tu. Sekiranya kita tambah 15 minit, kita akan tambah 15 minit lah. Dan syarat-syarat tu semua kita akan jelaskan sebelum kita mulakan pada pada masa 24 hari bulan tu, pagi tu. Dan juga kita akan komunikasi melalui chatting, soalan-soalan sekiranya ada masalah dan sebagainya, kita akan komen melalui chatting. So kat situ tuan boleh, kalau ada masalah ke apa ke, tuan boleh bagi soalan-soalan melalui chatting semasa bidding tersebut. Okey, itu sahaja. Betul. Okey, untuk kriteria pemilihan ni, tadi Puan Baharia dia mention supaya benda ni tak dibagi tahu. Sebab apa, kriteria pemilihan ni kita akan letak
dalam itu adalah berdasarkan TNB lah, macam mana kita nak pilih dan sebagainya. Kedua, apa yang saya boleh bagi guidelines, maksudnya tuan-tuan ni daripada segi contohlah kita float 10 main head, tuan-tuan kita akan tengok based on tuan-tuan punya financial strength tadi tu. Sekiranya based on financial strength tu, contoh untuk company enterprise, dia ada keuangan, sebab dalam mandatory tender tu kita letak setiap main head tu berapa at least kena ada dalam dia punya account, maksudnya kekuatan keuangan tu setiap main head different. So sekiranya tuan layak untuk 3, tuan boleh masuk 3. Then after that, sebab apa, bidding ni kita akan buat satu-satu. Contoh kita dah kenal pasti company pertama tadi yang tuan layak untuk 3 telah menang yang pertama, kedua dan ketiga. So untuk keempat tu kita tak allow tuan-tuan masuk, kita akan block. Maksudnya limit adalah untuk 3 sahaja. So sekiranya tuan-tuan menang baru dapat 1, so tuan-tuan masih ada lagi 2, so kita akan allow tuan-tuan masuk lah lagi 2 tu. So begitu juga dengan number of team. Sekiranya kita tengok, sebab apa, kita dah firm masa tender briefing, masa pre-queue you all dah hantar number of team. So kita tahu tuan-tuan dah ada evidence, senarai pekerja dan sebagainya. So kalau tuan-tuan layak untuk satu team, maksudnya satu main head, kita akan allow tuan-tuan masuk 1 sahaja. Selagi tuan-tuan tak berjaya menang, maksudnya tuan-tuan dibenarkan masuk ke semua lah. Sekiranya tuan-tuan dah menang 1, maksudnya next tu kita dah next auction kita tak benarkan tuan-tuan masuk lah, sebab kita tak nak ambil risiko di mana tuan-tuan tak boleh menjalankan kerja, sebab kalau kita bagi lebih nanti sukar. So sekiranya tuan-tuan nak revise you punya team, you boleh hantar kemudian, maksudnya you kena hantar team baru, so kita akan update kita punya dalam sistem in term of number of team tu tadi. Okay. Untuk site TNB boleh nampak semua, maksudnya TNB tahu kedudukan, tetapi untuk site contractors, vendors, dia akan nampak dia punya kedudukan sahaja at the moment. So kita akan bincang among TNB, adakah advantage sekiranya contractors boleh nampak the lowest, sebab kat sini dia admin ni dia sebenarnya dia ada option, sama ada untuk nampakkan semua kedudukan, atau dia nampak dia punya position, atau dia nampak dia punya position dengan lowest punya position. Sebab kat situ adalah option daripada TNB yang mana TNB nak pilih untuk kata orang which one the best lah. Nanti kita akan maklumkan sebelum mulanya e-bidding. Okey, itu saja. Ada soalan tambahan? Celi, nak tanya Celi. Halo Celi. Ya, saya dengar. Okey, nak tanya macam satu-satu grade ni, macam di Johor ni ada katakan 10 main head. Satu company tu dilimitkan berapa boleh dapat? Maksudnya lain-lain state ataupun di Johor tu dah tak boleh masuk. Contoh dia ada 3 main head saja kalau satu company boleh dapat. So di state lain boleh masuk ke ataupun dia memang dah tak boleh? Okey, untuk menjawab soalan tu, kita let's say saya bagi contoh company A. Company A daripada segi keuangan, contoh dia tidak ada masalah. Maksudnya dia boleh buat berapa banyak yang dia nak buat, 10 ke 20 ke, daripada segi keuangan. Tetapi kita akan tengok daripada segi number of team. Maksudnya kalau contoh company A ni dia boleh capability dia, kekuatan dia untuk 5 team, maksudnya 5 main head. So ataupun kita bagi dia ataupun 5 package. Maksudnya kita tahu dia punya kekuatan ni 5 package, so dia boleh dapat 5 kontrak. If let's say contoh dia berminat untuk dekat Johor, dia dapat 3. Okay,
So kita akan bagi dia 3, so dia ada remaining lagi 2. So lagi 2 ni dia boleh masuk dekat mana-mana lah. Di Selangor ke, di mana-mana kawasan. Itu yang yang itulah maksud sebenarnya. Tadi dia tanya. Clear eh? Okey jadi. Okey, baik. Okay. Soalan? Ada apa lagi? Okay, saya masukkan lagi URL sebab saya tengok macam ada lagi yang belum register. Sebab nanti guideline semua kita akan email melalui email yang dah diregister dalam ni lah. Maksudnya kita tahulah yang datang hari ni aja yang akan dapat lah guideline. Terus saya akan masukkan sekali lagi URL untuk mana yang belum lagi register. Okay. Tadi saya ada bagi scan, bolehlah mana-mana. Yang dah scan pun tak payah bedalah URL ni. So tolong isikan attendance, klik dekat URL yang dalam chatting tu. So dari situ kami tahulah siapa yang hadir hari ni. Jadi kami boleh hantarlah guideline note semua dekat situ. Tapi kalau tender dokumen tu semua dekat dalam RFX lah. Ini untuk hari ni, untuk e-auction. Dia punya slide dengan user guideline kami buat masa ni kita akan guna email ni lah untuk hantar. Jadi pastikan semua ni register. Vendor registration ID dan vendor PIC nak dapat kat mana maklumat? Vendor ID tu yang kita register dengan TNB yang start dengan 3 series. Kalau tak tahu tak apa, boleh abaikan, jangan letak apa-apa. Kalau tahu ada yang 7 digit tu, 30 ke macam tu lah, 301, 41 ke 30. Sorry Kak Ismah, ID system ke? ID system SCM bukan ikut nombor vendor. Tak apa. Kita nak vendor ID. Kita nak vendor ID bukan yang ID system lah. Kita nak tahu vendor yang berdaftar dengan ni. Yang 3 series tu, PIC lah nama tuan lah. Nama tuan puan supaya kita senang nak contact. So kita tahulah. Nombor vendor lah maksudnya. Nombor vendor. Nombor vendor.
Okey, untuk yang soalan-soalan lain, nanti Ali akan invite lagi macam dia cakap tadi, yang lebih kepada tender. Untuk tender ni dia akan terangkan detail lagi. Sebab hari ni kita punya dia lebih kepada nak tunjuk macam mana nak guna auction tu lah. Okay. So untuk detail lagi nanti during the tender briefing, tunggu daripada RFX nanti Ali akan explain lagi detail lah. Okay. So jadi kalau soalan tender tu kita akan next session lah. Sebab hari ni kita nak lebih kepada penggunaan sistem. Okey, untuk Hans tadi, dia ada tanya berkenaan soalan. Saya kurang setuju jika TNB boleh nampak masa bid. Boleh tak perjelaskan lagi soalan tu? Soalan tu tak berapa clear lah. Halo Cik Adi. Halo Cik Adi. Okey, teruskan. Dengar ke? Dengar. Kuat sikit. Okay. Hello. Hans, tolong kuat sikit suara. Dan jelaskan soalan yang tuan tanya dalam chat tu, so that soalan tu lebih clear. Okay, maksud saya ketika bidding, kalau boleh jangan ada siapa-siapa yang boleh tengok sama ada pihak TNB ataupun pihak mana-mana sekalipun. Walaupun sistem admin, maksud saya. Sehingga bidding close baru boleh. Biar sistem yang tahu saja. Hello? Hello? Hello, dengar? Dengar. Sebab apa? Bukan tak percaya, tapi mendedahkan pelbagai kemungkinan dan syak wasangka. Hello? Okey, ICT boleh komen mungkin ada sebab apa? Saya pun tak pernah buat tengok e-bidding yang kalau untuk yang tu kita akan buat penambahbaikan lah. Kita sebab saya faham maksudnya takut dari segi integriti ke apa kan. So tak apa. Ya, betul. Sebab yang ni untuk pengetahuan ini adalah first time kita guna SMS ni. First time kita akan buat auction, sebab tu kita panggil pilot project lah. Okay, so tapi dari semasa ke semasa kita akan buat announcement. So mana-mana feedback kami akan terima dan kami akan enhancekan lagi. So macam kes yang tadi bila dia kata tak sepatutnya dia nampak, okay tak apa, nanti kita akan masukkan dalam kami punya feedback dan announcement kami. Sebab saya rasa ni sangat penting. Kalau tak ada, kami vendor macam akan putus harapan lah untuk bid benda ni. Okay. Itu saja. Thank you. Okay. Okay. Yang lain, okay, macam saya cakap tadi, selepas ni kita bermula 16 hari bulan. Okay, esok Ali akan hantar invitation through RFX. So dokumen akan dimasukkan dalam tu. Selepas tu akan ada tender briefing. So akan ada lagi lah berjumpa. So, untuk hari ni kita cuma nak cerita pasal sistem je. Untuk tender nanti Ali akan explain lagi detail. Cuma macam tadi apa yang Ali cakap, hanya siapa yang attend site visit saja yang akan dijemput untuk auction, e-auction. Dan buat masa ni kita akan buat untuk Southern tu, bahagian-bahagian Johor, Selatan semualah. So okay. Tapi semua tu person contact ni boleh tanya Ali untuk lebih detail. Tapi untuk hari ni kita fokus pada auction dulu. So macam saya cakap tadi, ini first time kita buat. Nanti kita akan enhance lagi dari masa ke semasa. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan,
Saya harap semua dah apa tu? BRB. Oh sorry. Sorry. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya harap semua dah isi attendance Semua dah isi sebab sebab saya nampak dah ramai. Tapi okay. So saya assume semua dah isi dalam attendance. Jadi kalau guideline dengan note, kami akan email guna email yang ada dalam attendance tu. Tapi untuk berkaitan dengan tender detail semua macam biasalah. Kita akan dapat invitation through RFX. Okay? Saya tunggu lagi 2 minit. Kalau tak ada apa-apa soalan, kami boleh tutuplah session ni. Okay, yang soalan ni Cik Ali boleh jawab Ali? Ataupun Syikin ada? Okey sebenarnya berkenaan dengan apakah benefit kelebihan e-auction pada kami yang dah terlepas pre-queue, yang dah lepas pre-queue. Nampak macam kami terpaksa lawan harga dan offer harga terendah sesama kami. Maaf bertanya. Okey, kita nak cerita pasal benefit ni. Sebenarnya banyak benefit Salah satu apa yang kita TNB ni cuba raise Kalau macam kalau kita tengok, kalau tender, you offer kan, tetapi you offer tu you tak tahu, maksudnya you tak tahu offer you ni adakah offer yang terbaik. Maksudnya sekiranya kamu rasakan, sebab apa kita nak tengok apa yang TNB maksudkan adalah harga yang kamu offer ni harga yang kamu boleh buat. Saya tak nak orang yang offer ni harga yang rendah, dia rasa dia nak macam nak beli sesuatu lah kita kata macam kita bila kita buat e-bidding ni, kita sometimes some people assume macam e-bidding ni dia nafsu maksudnya kita nak beli barang tu kita nak tengok value satu barang tu, kita rasakan value satu barang tu kita bid dengan harga tinggi, itu harga yang kita nak. Maksudnya kita boleh bayar harga tu. Kalau kita contohlah pergi bidding kat luar, kita tengok bidding, saya ambil contoh sebagai bidding kereta kereta antik kan. So kereta antik ataupun gambar antik so dia rasakan harga yang dia offer, harga yang tinggi dia offer tu adalah harga yang dia appreciate barang tersebut. Maksudnya dia rasa itu harga yang terbaik yang dia rasakan. Begitu juga kalau kita tengok e-bidding untuk kerja-kerja rentis, you tawarkan harga yang kamu boleh buat. Maksudnya kalau kamu bagi harga yang rendah, kamu tak boleh buat, maksudnya tak bermakna. So sebab tu kita tengok dekat sini di mana harga yang kamu offer tu harga yang kamu buat. Saya tak suruh kamu buat bidding sehingga harga yang terlalu rendah. At the end bila kita award, kamu kata oh saya tak boleh buat lah. Tetapi kalau kita buat tender, so you tak nampak, maksudnya okay orang ni offer sebanyak ni so bila you bid, you nampak you punya position nombor 3, so you rasa oh kalau saya offer bagi diskaun lagi harga yang dia seumpama macam bidding ni seumpama macam nego between ni lah, maksudnya harga ni. So bila dah sampai you punya limit, oh that limit yang you tak boleh pergi, you jangan paksa. So you fokus kepada next package, next tender dan sebagainya. That is opportunity yang you ada. So tak semestinya kata orang kalau dah habis bidding ni, habislah. Sebab tu kita ada banyak package ataupun main head di merata-rata. Maksudnya kalau you
berkebolehan. Contoh di selatan kita ada di JB, kita ada di Keluang, kita ada di Air Keroh, kita ada di Seremban. This is semua under zon selatan. So kita tak paksa you all nak masuk harga. So kita nak tahu what is the best price yang you boleh offer. Sebab apa kita tak tahu. Some people kata dia ada advantage because of dia punya locality. Sebab apa locality in term of kata orang dia punya mob tak banyak sebab dia memang locality dan dia ada pekerja yang maksudnya dia memang betul-betul commit and then dia tengok keadaan site tu macam mana dia rasakan. That's why kita wajibkan site visit. So kalau you tengok keadaan site tu terlalu teruk dan sebagainya, you tahu okay harga ni this is harga yang saya boleh bagi itu salah satu kata orang yang saya nampak lah. That is a fair punya offer. Kalau contoh tadi kalau kita tengok open tender ni, you all macam peluang tu hanya sekali saja. You tak menang, you masuk harga, kalau tak berjaya. Tapi e-bidding ni dia bagi peluang. Maksudnya you boleh try harga berapa yang at limit yang you boleh buat. Clear Itu yang salah satu opportunity yang saya nampak lah kepada pre-Q ni. Dan pre-Q ni yang kita buat adalah hanya kontraktor yang berkelayakan. Sebelum ni kalau kita buat open tender, di mana open tender ni semua orang boleh masuk. Orang yang tak ada pengalaman dan kita proses yang kita buat pun mengambil masa. Maksudnya proses tu kita akan nilai daripada segi pengalaman. So itu satu proses yang dah agak mengambil masa. So pre-Q ni kita dah pendekkan dan juga kita kata tak offer harga seperti schedule rate memandangkan sebab satu kawasan tu tidak sama kesusahan dia. Saya takut nanti kalau kita buat schedule rate, kontraktor kata harga ni tak betul lah, maksudnya harga ni tak sesuai. TMB bagi harga schedule rate ni terlalu rendah, at the end tak ada orang nak masuk, pun masalah juga. That's why kita buat e-bidding ni supaya harga yang kamu offer tu harga yang kamu boleh buat. Maksudnya saya tak nak bila kata kita letak schedule rate, harga schedule rate tu harga yang terlalu rendah menyebabkan you all tak boleh terima. That's why kita macam saya ulang balik lah, you kena pergi site visit, tengok keadaan site dan harga yang you all boleh buat. Okay, ada soalan lagi? Okay, saya tengok bagus juga e-auction ni sebab tak buang masa nak isi borang, tender BQ. Dokumen semua, betul lah. Kita sekarang ni nak menjimatkan masa sebab apa you all kalau open tender ni you kena masuk, isi dan sebagainya. Sekarang ni you dah pre-qualified. Kedua, bila you menang sahaja you akan isi you punya detail lah BQ tadi, you tak perlu buang masa dan sebagainya. So kat sini kita dah kata orang dan kita dah boleh filter, maksudnya daripada bila satu company itu dia punya limit contoh tadi saya bagi 5, so kita TMB tak akan bagi lebih sebab apa, kita menyebabkan kerisauan daripada dua-dua pihak. Bukan pihak TMB saja, malahan contractors beranggapan bila dia dapat banyak dia boleh buat, at the end dia tak boleh buat. Sebab tu kata kita nak tengok kita kebaikan kedua-duanya. Maksudnya bila daripada segi contractors kita limitkan, kita memberi peluang kepada kontraktor lain untuk buat. Itu daripada satu angle. Kedua, kalau kita tengok contractors tadi dia maksudnya dia boleh buat 5 and then it's fair. Maksudnya daripada segi keupayaan tu 5 dah cukup and then peluang kepada contractors lain, dan pada side TMB at the same time bila kontraktor ni dia mampu buat 5 dan dia akan bagi performance yang baik lah. Maksudnya itu yang kita harapkan. Maksudnya
dengan maksimum 5 tadi tu, dia boleh buat dengan baik, dia tak ada kata orang terlalu overloading. Sebab tu saya tengok bila kontraktor ni submit, kita akan filter daripada segi performance. Sebab apa? Daripada pre-queue ni kita tengok dia punya markah case dan sebagainya, kita tengok daripada segi performance. So performance dia okey dan juga number of team tu. So kat sini kita nak dalam keadaan win-win situation. Sorry Okey, itu sahaja. Kalau ada tambahan daripada our side, Shikin ke ataupun siapa-siapa yang daripada grid maintenance nak tambah apa-apa, bolehlah. Saya tengok soalan Okey, soalan seterusnya, kalau masa daftar tu kata ada 5 tim tapi tim ni boleh ditambah mengikut keperluan, so boleh tak kalau nak bid dan menang lebih daripada kemampuan tim yang ada masa register? Okey, jawapannya tak boleh. Okey, kalau you kata you dah daftar kata 5 tim, so kita akan limitkan 5 sahaja. Okey, even 5 tim ni pun, contoh company enterprise kita akan tengok daripada segi keuangan. Kalau number of team 5 tapi keuangan tidak mencukupi, so kita akan ikut limit kepada keuangan. So dia punya filter dia punya go through dia, logik dia, pertama untuk company enterprise kita akan tengok keuangan dia dulu, lepas tu kita tengok daripada segi kelayakan berapa number of team yang dia ada, seperti mana dia lulus dalam pre-queue. So in futures, sekiranya dia ada team yang lebih cukup, maksudnya sekarang ni mungkin isu PKP dan sebagainya, selepas PKP dia nak tambah number of team, so dia boleh majukan permohonan dan kita akan semak. Dan sekiranya keperluan tersebut dapat disahkan dan diluluskan, maksudnya tim tu akan bertambah. So future kita akan invite another auction lah. Sebab apa yang kita buat ni hanyalah untuk sebelah JB, dan sekiranya di JB ni berjaya, so kita akan ada, memang wajib ada untuk zon-zon dan sub-zon yang lain. Okey. So siapa yang kata orang tunggulah, maksudnya sebelah Kota Baru, sebelah KL, semua tu kita akan ada. Sebab apa? Kontrak-kontrak yang sedia ada yang kita telah sambung ataupun kontrak yang sedang berjalan akan tamat pada tahun hadapan, iaitu start daripada kita yang tahun ni daripada bulan Disember dah ada sehingga, tak silap saya, sehingga bulan Jun. So kita akan buat berperingkat-peringkat. Dan daripada masa ke semasa kita akan ada enhancement. Setiap kali ada enhancement kita akan buat macam ni lah. Kita akan buat sesi untuk taklimat, training dan juga demo. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya Shikin. Saya duk follow conversation lah daripada tadi. Jadi Tuan Zil Legacy Berhad ada bertanyakan mengenai dengan kalau masa pendaftaran ada 5 tim, tapi tim boleh ditambah mengikut keperluan. Okay, jawapan yang boleh saya berikan macam ni. Untuk sesi prakelayakan kontraktor, aktiviti ini merupakan aktiviti tahunan yang kita buat lah, TMB kita dah mula. Jadi kalau sesiapa yang terlepas boot tu, untuk next round kita akan buat lagi sesi prakelayakan. Jadi untuk pertambahan tim tu, jika you ada tim yang lebih, maksudnya untuk setakat hari ni ada 5 tim, semasa next round of pre-qualification of contractor, you ada 8 tim atau 10 tim, masa tu you boleh declare. Jadi for your next round,
then it's possible untuk dapat lebih daripada apa yang TMB bagilah ikut kapasiti sekarang ni. Lepas tu yang keduanya, I think everybody is well informed yang sekarang ni PKPB kan. Jadi TMB pun faham untuk dapat local manpower tu, untuk dapatkan local labour tu mungkin mudah as compared to untuk dapatkan labor-labor foreign lah. Jadi kita pun faham memang you ada intention sekarang ada 5, perhaps bulan Januari COVID dah subside sikit, dah okay bertenang, you boleh dapat orang lagi. Jadi saya boleh suggest kalau nak lebih daripada current capacity contractor, kita tunggu next round untuk sesi prakelayakan. Itu sahaja. Jali, nak tanya Jali. Okey. Okey, untuk tahun depan, adakah memang disyaratkan satu package satu penyelia? Maksudnya yang penyelia ada NIOS dan kad penyelia rentis tu Jali? Ataupun bergantung kepada package yang kecil, mungkin dia boleh jadikan dua package untuk satu penyelia ke macam mana Jali? Syarat-syarat dia? Ataukah memang penyelia tu nak kena orang tempatan, orang pekerja asing tak boleh ke macam mana Jali? Sorry ya. Okey, untuk berkenaan dengan kad penyelia ni, kita dah interview. Masa kita buat sesi interview, kita memang letak dalam syarat tu satu package ataupun satu main head, satu penyelia. Okey. So maksudnya kalau dalam main head tu ada 2 package, maksudnya dan dia berjalan secara serentak. Maksudnya you kena sediakan 2 penyelia. Okey, untuk penyelia ni kita kata orang you all boleh consult dengan grid maintenance sebab dia adakan penyelia ni dia akan dia proses tu dia akan sentiasa ada. Maksudnya kalau ada request dia akan bagi 1 day punya training. Dia akan terus buatlah. Maksudnya you all boleh request daripada MTAP berkenaan dengan penyelia ni, dia akan maksudnya dia akan sediakanlah khusus untuk penyelia ni daripada segi sama ada warga asing ataupun tempatan, you all kena ikutlah requirement daripada MTAP sebab ini adalah requirement daripada grid maintenance, bukan daripada PNSC. You kena check detail on it lah. Okay, at the moment itu syarat yang diperlukan oleh grid maintenance. Okey, jelas tadi. Okay. So basically, sekiranya masa kick-off meeting you all kena declare number of penyelia, sekiranya tak cukup, you kena buat lantikan. Maksudnya proses tu dia akan, MTAP akan arrange untuk bagi khusus 1 day penerangan dan dia akan buat lantikan untuk penyelia. Itu saja, very kata orang mudah lah.
Oh sorry. Okay, Shikin, yang untuk ini pilot project untuk selatan maksudnya untuk semua Johor, Melaka, Negeri Sembilan ini dengan Johor sendiri. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Betul ya Shikin? Johor sahaja. Johor sahaja. Ya. Okey. Untuk CJ, vendor yang terpilih akan dapat CJ prakelayakan yang baru. Ya. Semua yang kita panggil ni semua yang dah lulus pre-Q So nanti akan kita keluarkan sijil. Okey? Okey. Ali ada apa-apa lagi? Kalau tak ada kita boleh tutup lah. Okey, tak ada. Ada CJ kelayakan lama belum renew tak? Disember 2020. Okey, sijil kelayakan rentis. Okey, yang saya tahu dia tak ada expiry, dia boleh pakai. Yang tu untuk syarat-syarat detail pasal sijil dan sebagainya, yang tu you kena refer pada grid maintenance. So far yang saya tahu dia tak ada expiry. Sijil penyelia ni lah. Okey, sijil boleh saya celah? Okey, yang berkenaan dengan dulu kita pernah buat pre-Q. Pre-Q yang kita buat dulu tu benda tu dah expired. That's why kita buat pre-Q yang baru. Lebih menjuruskan kepada number of team dan sebagainya. So kita pre-Q yang lama tu benda tu dah obsolete lah. Sijil pre-Q yang dulu. So tak perlu renew, kita hanya yang latest ni lah yang kita akan guna. Okey, itu saja. Encik Ali, boleh saya tambah? Boleh, silakan. Untuk KPR, saya nak tambah untuk KPR kad penyelia rentis. Dari semasa ke semasa memang BU ataupun business unit, contoh saya daripada Johor Bahru, akan mencadangkan nama-nama baru daripada kontraktor untuk dilantik sebagai penyelia rentis. So penyelia rentis ni dia akan bertugas di tapak dan pihak TMB akan direct liaise dengan dia. So penyelia rentis ni dia ada kenaikan khusus lah dan tak ada expiry date. Itu saja. Terima kasih. Boleh teruskan lah. Okay. Ali nak tambah apa-apa lagi? Tak ada Sebab saya itu sahaja. Kalau ada soalan je saya respon lah. So far from saya tak ada apa-apa. Itu sahaja. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, selepas ni Ali akan buat RFX. So dokumen semua akan dan tuan-puan akan dapat time untuk pergi ke site visit lah. Dan lepas tu auction hanya boleh akan dijemput jika pergi site visit. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana join this session. Kalau tak ada apa-apa saya tutup guys. Terima kasih.
Hari